Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hai, bertemu lagi dalam pembelajaran online kita pada kali ini. Jikalau lepas kita sudah melihat berkenaan dengan makanan kesihatan dan suplemen kesihatan, kita beralih kepada topik yang berikutnya, iaitu peraturan makanan dan label makanan. Okay, sebelum kita lihat berkenaan dengan label makanan, kita ingin lihat dalam peraturan makanan. So, makanan di Malaysia, segala perkara yang berkaitan dengan makanan ini diletakkan di bawah Akta Makanan 1983. Yang mana akta ini dikuatkuasakan untuk melindungi orang ramai daripada bahaya dari segi kesihatan dan segala penipuan berkaitan dengan makanan. Okey, so di bawah Akta Makanan tadi, ada satu peraturan yang kita panggil sebagai Peraturan-Peraturan Makanan 1985. Yang mana peraturan ini akan dapat membantu orang ramai untuk memperoleh maklumat makanan yang selamat, berkualiti, bersih dan bebas daripada bahan pencemar. Dan salah satu komponen penting dalam Peraturan Makanan 1985 ini adalah kepentingan label makanan. So, dalam peraturan ini terdapat satu garis panduan yang disediakan untuk menyediakan label terhadap makanan-makanan, dan makanan-makanan yang berlabel haruslah mempunyai ciri-ciri yang ataupun maklumat-maklumat yang diperlukan. So, apakah maklumat yang diperlukan itu? Okey, dalam satu label makanan, antara perkara-perkara yang perlu ada sebagaimana yang ditunjukkan dalam rajah yang saya kongsikan dalam video ini, maklumat-maklumat yang diperlukan ialah nama sebutan sebenar makanan, ada akuan makanan, pelabelan makanan, senarai ramuan dan sebagainya. So, kita lihat satu persatu yang penting lah. Yang pertama, nama sebutan sebenar makanan. Kalau makanan itu roti, sebut dekat situ roti. Jangan sebut yang kabur dan sebagainya. Okey, antara benda-benda yang menarik dalam label makanan ini adalah berkenaan dengan akuan makanan, ya. Akuan makanan itu menunjukkan kualiti pemakanan produk tersebut. Mungkin kita boleh label itu boleh menulis tanpa kolesterol ataupun mempunyai vitamin yang tinggi. Itulah akuan pemakanannya. Dan di bawah Peraturan Makanan 1985, pihak pengeluar tidak boleh menipu dan ada beberapa garis panduan yang perlu dipatuhi untuk membuat akuan makanan ini. Selain daripada itu, kalau kita lihat dalam label juga ada bahagian penandaan tarikh. Okey, tarikh luput lah biasa kalau sebut. Tapi sebenarnya kalau tarikh luput ni sebenarnya banyak jenis. Ada yang tarikh akhir, ada yang guna sebelum, ada yang makan sebelum, ada yang minum sebelum, ada yang kadang baik sebelum. So, macam-macam. So, sebagai pengguna, kita kena tahu apakah klasifikasi yang betul dalam pelabelan makanan ini. Dan terdapat lagi lah beberapa garis panduan dan juga perkara-perkara yang penting dalam label makanan ini yang perlu untuk kita perhalusi agar kita dapat maklumat yang jelas tentang makanan yang ingin kita makan. Okey, dan last kali berkenaan dengan status halal makanan. Okey, nak tahu makanan tu halal ataupun tidak, kita tengok saja logo halal yang ada dalam label makanan. Kalau label logo halal Malaysia memang standard lah yang dikeluarkan di bawah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Tapi sebenarnya kita juga boleh menggunakan logo-logo halal yang diiktiraf oleh JAKIM seperti daripada Majlis Fatwa Indonesia ataupun Majlis Ugama Islam Singapura dan beberapa lagi lah badan-badan lain yang diiktiraf oleh JAKIM. So, kalau ada logo halal ini, insya-Allah makanan tersebut dijamin halal. Itulah tadi berkenaan dengan peraturan makanan dan berkenaan dengan label makanan. So, peraturan ini penting untuk melindungi diri kita daripada sebarang penipuan dan sebagainya. Dan label makanan perlu juga untuk kita ketahui dan perlu untuk kita lihat agar kita tidak tertipu dan juga kita lebih berhati-hati dalam memilih makanan. Terima kasih kerana mengikuti pembelajaran kita pada kali ini. Kita jumpa dalam pembelajaran akan datang. Assalamualaikum dan jumpa lagi.